Nak Malu pada semua hari ini juga merupakan hari yang cukup penting kepada negara kita kerana kita akan memilih untuk Majlis Raja-Raja nanti akan ada satu sesi pemilihan untuk Yang di-Pertuan Agong yang baru dan insya-Allah kita akan dapat keputusan juga hari ini insya-Allah. Ya, kalau kita lihat kepada bingkisan yang telah pun disediakan oleh rakan penyampaian Syahrir tadi, lengkap sebenarnya. Kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenainya, pasti rakyat Malaysia tertunggu-tunggu nanti siapakah yang akan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk yang kali 5 tahun yang seterusnya ini nanti. Okey, kita sudah maklum Siti Raja payung perpaduan rakyat dan pentingnya Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara kita. Dan kita mahukan itu yang akan terus menjadi keunikan dan juga kebanggaan maruah kepada negara kita dalam kita menjadi rakyat Malaysia. Lantaran itu, kita bersama dengan Dr. Muhammad Fatih Yusof. Beliau merupakan fellow penyelidik undang-undang dan Perlembagaan Pusat Kajian Fiqh, Sains dan Teknologi daripada UTM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami. Hari ini kita nak bercerita ataupun kita nak bawa penonton kita memahami dari segi pemilihan dan juga apa yang uniknya institusi diraja di negara kita. Mungkin kita boleh lihat terlebih dahulu sebenarnya ini merupakan satu perkara yang umum di dunia melihat sebagai satu sistem raja yang cukup istimewa di mata mereka. Mungkin kita boleh mulakan Doktor. Ya. Terima kasih Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Syam, Mac. Pertamanya hari ini memang betul hari ini yang bersejarah sebab pada hari ini diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja bagi memilih seorang Yang di-Pertuan Agong dan kelainan pada kali ini Syam, pemilihan ini selepas peletakan jawatan itu kali pertama dan kita ada satu ruang masa lebih kurang 2 minggu sebenarnya dari tarikh peletakan jawatan pada 6 hari bulan sehingga hari ini hari penentuan dan sebenarnya di dalam peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja sebenarnya ada tempoh selama 4 minggu selepas kekosongan berlaku dalam bentuk peletakan jawatan atau kepangkatan dan sebagainya dan saya percaya pada hari ini insya-Allah akan ada satu keputusan yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia lah. Betul. Dan seperti yang disebut tadi memang sistem yang ada di dalam negara kita ini satu sistem yang unik. Sebenarnya di dalam dunia ni kita ada sebanyak 26 negara yang ada raja. Dan sistem beraja ini sama ada raja mutlak seperti Arab Saudi termasuk di Brunei atau raja yang mempunyai beberapa kuasa yang terhad seperti di dalam negara seperti Thailand termasuk juga di Malaysia dan ada raja-raja yang sekadar seremonial monarki iaitu raja yang sekadar mengisi adat istiadat semata-mata iaitu dalam proses pelantikan Perdana Menteri dan sebagainya. Negara kita ini termasuk dalam kategori yang kedua. Dia bukan sekadar seremonial kerana sistem beraja kita walaupun tidak mutlak, tentunya tidak mutlak kerana kita mengamalkan sistem demokrasi tetapi mempunyai ruang kuasa tertentu. Di antaranya yang besar di peringkat Majlis Raja-Raja ni seperti hari ini kuasa budi bicara Majlis Raja-Raja yang tidak boleh dicampur oleh parlimen, oleh kabinet adalah untuk melantik Yang di-Pertuan Agong. Itu antaranya. Kalau kita lihat kepada fungsi Yang di-Pertuan Agong itu sendiri berbanding dengan negara-negara lain, kita ada kuasa untuk eksekutif, perundangan dan juga kehakiman. Bagaimana masyarakat perlu melihat bahawa kuasa ini adalah satu kuasa yang begitu penting. Tidak sekadar duduk di atas tahta menjadi seorang Yang di-Pertuan Agong tetapi lebih daripada itu mengepalai sebuah negara. Jadi bagaimana? Ya, Mac, ini satu persoalan yang saya rasa cukup menarik berkenaan dengan sistem negara. Sebenarnya setiap negara ini dia ada sistem yang tersendiri yang dibina melalui sejarah, perkembangan politik dan sebagainya. Dan ada satu elemen yang disebut sebagai separation of power iaitu pengasingan kuasa. Tujuan pengasingan kuasa ini supaya kuasa itu tidak terpusat kepada satu individu atau satu kumpulan. Yang mana absolute power tends absolute corrupt. Kuasa yang absolute mutlak itu akan membawa kepada penyelewengan yang mutlak juga. Dan di dalam negara kita ini kalau kita nak lihat elemen yang ada tu tentu 3 elemen tu ada. Kehakiman kita ada, badan eksekutif kita ada dan juga badan legislatif. Cumanya sistem yang kita amalkan ni Westminster system badan legislatif dan juga eksekutif itu dikuasai oleh parti yang sama. Dia akan berlaku begitu sebab
satu pilihan raya. Sebab itulah peranan raja-raja ini termasuk Yang di-Pertuan Agong ini sangat penting. Salah satu peranannya adalah untuk mengimbangi kuasa supaya orang politik yang menguasai badan eksekutif dan juga badan legislatif itu dikawal atau diimbang kuasanya oleh satu entiti yang lain. Dan tentunya kedudukan Yang di-Pertuan Agong ini di dalam perlembagaan sangat tinggi sebagai ketua utama negara yang mempunyai kuasa budi bicara di dalam beberapa hal, termasuklah untuk melantik Perdana Menteri. Dan kalau di peringkat negeri, sultan-sultan kuasanya untuk melantik menteri besar. Betul. Baik, melihat kepada situasi semasa negara kita, apabila kita melihat yang sebelum ini Sultan Muhammad kelima meletak jawatan dan berlakunya kekosongan, tetapi inilah yang hebatnya mengenai Malaysia yang kita dapat lihat dan juga rakyat terus ikuti, yang berlaku peralihan yang sangat harmonis, yang mengamalkan sikap yang sangat sopan santun yang ada di situ. Jadi kalau mungkin kita boleh kongsikan, sebab ini pertama kali tidak pernah berlaku, kalau mungkin kita boleh syorkan ataupun kita kongsikan kepada penonton kita, apa sebenarnya proses ini, adakah berbeza dengan pemilihan sebelum ini ataupun apa prosesnya sehingga untuk kita ketahui secara rasmi pada hari ini. Ya, Hisham. Kalau kita perhatikan pada 6 hari bulan bila lewat petang kita terima berita berkenaan dengan peletakan jawatan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad kelima. Sebahagian rakyat terkejut. Tetapi saya ingat, saya perhatikan situasi itu cepat reda dan kembali tenang sebab kita ada sistem yang kukuh. Di dalam perlembagaan sendiri, dalam perkara 32 menyebut apabila Yang di-Pertuan Agong meletakkan jawatan, maka peranan itu diganti atau diisi oleh timbalan Yang di-Pertuan Agong yang memangku tugas. Dan Majlis Raja-Raja juga bertindak cepat. Terus adakan mesyuarat dan ditentukan bahawa tarikh mesyuarat hari ini sejak dari awal lagi, dan ruang masa itu ialah pada awalnya kita rasakan agak lama, tetapi sebenarnya mempunyai tujuan tertentu. Saya fikir mungkin ada faktor-faktor tertentu, termasuklah mungkin untuk memberi peluang kepada negeri-negeri tertentu membuat perubahan dan sebagainya. Saya fikir ini satu proses yang sangat harmoni dan rakyat memerhatikannya, dan keharmonian ini yang dibina melalui muafakat, melalui semangat musyawarah di dalam sistem beraja kita, saya kira satu perkara yang sangat cantik. Kalau kita boleh kongsikan dari segi langkah-langkahnya untuk memilih Yang di-Pertuan Agong yang baru, bagaimana pula, Doktor? Ya, prosesnya diperuntukkan di dalam perlembagaan. Yang pertamanya disebut di dalam perkara 38 bahawa pelantikan Yang di-Pertuan Agong adalah budi bicara Majlis Raja-Raja. Itu satu yang jelas. Yang keduanya, di dalam perlembagaan juga dalam jadual yang ketiga dinyatakan siapa yang layak menjadi Yang di-Pertuan Agong mestilah seorang raja, seorang yang sudah dewasa dan sebagainya. Dan juga disebut tentang bagaimana raja-raja ini boleh menentukan dengan cara berdasarkan jadualnya ataupun giliran yang tertentu. Waktu pusingan pertama dahulu, kalau kita ingat pusingan melibatkan 9 negeri itu, dia berlaku berdasarkan senioriti. Yang mana kalau ada raja yang baru dilantik, dia akan dikemudiankan. Tetapi kita dah masuk pusingan yang kedua sekarang. Pusingan yang kedua ini, dalam pusingan kedua ini, mengikut kaedah yang dinyatakan di dalam jadual yang ketiga itu, dia perlu mengikut kepada pelantikan yang lepas, maknanya pusingan yang pertama dahulu. Jadi kalau ikut giliran, kita ada 3 lagi baki negeri lah kalau mengikut pusingan itu, iaitu Pahang diikuti dengan Johor dan kemudiannya Perak lah. Dan prosesnya dibuat melalui undian, sebab di dalam jadual itu disebut tentang raja-raja boleh menilai kelayakan itu melalui undian sulit. Sebab itulah melalui kaedah yang digunakan itu terus dilaksanakan, iaitu dikemukakan calon yang pertama yang paling hampir, dan saya percaya yang paling hampir sekarang ni Pahang. Maka calon itu akan dijadikan sebagai calon yang pertama, dan raja-raja ini akan diberi kertas undi menyatakan sama ada beta berkenan atau tidak untuk melantik, sama ada sesuai atau tidak raja berkenaan memegang jawatan. Maka bila cukup 5 undi, 5 undi itu dikira majoriti daripada 9, maka secara automatik akan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong. Satu lagi yang menjadi perhatian masyarakat adalah peranan seseorang yang dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong adalah untuk menjaga atau memelihara agama Islam. Sebab kalau di negara-negara lain dari sudut agama mungkin perkara ini tidak begitu diberi perhatian, tetapi di negara kita, kerana kita bertindak berlandaskan kepada perlembagaan. Jadi kuasa seorang raja tidak hanya
pada 3 cabang yang kita sebutkan awal tadi, tetapi kini memelihara agama. Jadi bagaimana rakyat perlu melihat bahawa tunggak agama di dalam sesuatu negara itu kepentingan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ya, baik. Ini satu yang menarik dalam sistem kita tu. Dan saya percaya ini antara tunggak yang mengekalkan sistem beraja di dalam negara kita. Sebab dari awal lagi raja-raja ini dianggap sebagai pelindung kepada agama. Bahkan pada zaman British dahulu, walaupun British menguruskan pentadbiran, perkara-perkara lain, tetapi dari sudut agama British tidak pernah mengganggu, dan itu kekal selepas kemerdekaan. Dan peranan raja-raja Melayu ini dan juga Yang di-Pertuan Agong di dalam urusan agama ni boleh dikatakan amat luas. Menguasai majlis agama di peringkat negeri, menguruskan memberikan titah berkaitan dengan perkara-perkara agama, dan peranan ini disokong pula dengan kepribadian raja-raja Melayu ini yang dekat dengan agama. Maknanya kalau kita perhatikan antara kehebatan atau kebolehan raja-raja Melayu ini apabila raja-raja ini dekat dengan rakyat melalui amalan agama. Kita perhatikan contohnya ada raja-raja yang bersama dengan rakyat melaksanakan solat 5 waktu, kan. Saya kira itu satu elemen yang sangat menarik di dalam sistem beraja kita yang menjadikan rakyat itu semakin dekat dengan rajanya. Ibaratnya kalau negara kita ini tidak ada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, kosong negara kita ini. Betul. Tidak ada seorang yang memimpin kita. Lantaran itu, apa sebenarnya yang saya rasa pihak doktor lebih memahami situasi ini, pentingnya Yang di-Pertuan Agong menjadi mengisi kekosongan yang ada sekarang ini. Bagaimana sebenarnya memberi makna yang sangat besar kepada rakyat, kepada Malaysia itu sendiri. Macam mana doktor melihat? Kadang-kadang ada di kalangan kita lah, kadang-kadang anak-anak muda yang terlalu obses dengan sistem republik, sistem demokrasi berlaku kadang-kadang dalam masyarakat, ya. Sehingga merupakan tradisi. Sedangkan tradisi ini penting. Tradisi itu menggambarkan tamadun sebuah negara. Kalau negara itu meminggirkan tradisi, bermakna dia hilang identiti jati dirinya. Seolah-olah dia terkapai-kapai, cuba untuk meniru orang lain. Sebab itulah tradisi ini sangat penting. Dan raja ini elemen yang ada dalam istiadat pemilihan, petabalan, itu semua merupakan tradisi yang indah. Menggambarkan tamadun kita yang panjang. Dan dia berkembang melalui proses masa yang panjang. Maknanya kalau jika sekiranya ada pandangan-pandangan ingin membuat elemen tradisi ini, itu satu pandangan yang sangat cetek lah. Jadi rakyat perlu menganggap ini satu harga yang sangat mahal lah di dalam negara kita. Selalu apabila sistem beraja ini, masyarakat mungkin menilai penghormatan kita kepada baginda apabila dilantik. Tetapi di sebalik daripada itu, sebenarnya tanggungjawab seseorang Yang di-Pertuan Agong itu lebih besar daripada itu. Kerana menjadi ketua di atas segalanya, walaupun dengan nasihat daripada barisan kabinet, kepimpinan kerajaan dan sebagainya. Jadi bagi doktor sendirilah, bagaimana peranan kita sebagai rakyat untuk menjadikan kita ini rakyat yang patuh dan taat, sebab berdasarkan rukun negara juga digariskan 5 perkara yang perlu kita amati dan pegang dalam hidup kita. Sebenarnya sistem beraja ini bukan baru, kan. Kalau kita perhatikan, bahkan sebelum demokrasi berkembang, demokrasi ini berkembang dalam 200 tahun. Sebenarnya 100 tahun baru dia wujud sebagaimana yang ada sekarang inilah. Dalam beribu-ribu tahun yang lepas kita menggunakan sistem monarki, maknanya pelantikan ketua berdasarkan keturunan. Dan dari sudut ini sebenarnya raja-raja itu dia mempunyai satu proses pendidikan, sebab dia dah tahu. Dari kecil lagi dia dididik untuk menjadi bakal pemegang takhta, dan dia sudah merasai amanah itu. Sebab itu proses pendidikan di istana itu sangat penting. Dan dengan cara itu menjadikan raja-raja ini mempunyai kekuatan jiwa untuk memimpin dan dilatih untuk merasai kesusahan rakyat. Itu sebenarnya proses latihan di dalam pendidikan di istana. Maknanya raja-raja ini dilatih daripada kecil untuk merasai bagaimana susahnya orang miskin, bagaimana orang yang ditimpa bencana dan sebagainya. Sebab itulah proses-proses ini menjadikan institusi beraja itu semakin diterima oleh rakyat lah. InsyaAllah. Kita harapkan semoga hari ini hari yang cukup bersejarah akan berjalan dengan penuh lancar juga sempurna. Terima kasih doktor atas perkongsian sesi ramai yang dah begini, faham dengan cara mudahnya kami sampai berada semua.
supaya kita nak anda semua sebagai rakyat Malaysia kita terus lebih taat dan juga berbangga menjadi rakyat Malaysia yang mempunyai sistem beraja yang cukup unik dan cukup unggul di dunia, insya-Allah. Betul. Okey.